rujukan, menyediakan nota dan menghasilkan tugas tersebut. Ini akan menggalakkan pencamahan idea dan dapatan baru yang melibatkan unsur kreativiti dan inovasi dalam kalangan murid akan bertambah. Sesungguhnya guru yang kreatif dan inovatif akan menjadikan seorang guru yang sentiasa berfikir, ingin bercita-cita besar, berani dan yakin kepada diri sendiri. Inilah ciri-ciri murid yang perlu kita lahirkan untuk menjadi warga negara bagi menghadapi cabaran masa depan, terutamanya kita di dalam era revolusi industri 4.0. Dan untuk menyahut seruan IR 4.0 ini, kita dipahamkan bahwa kerajaan kita menggunakan banyak belanja bagi menjayakan hasrat kerajaan. Apakah sebenarnya definisi kreativiti dan inovasi itu? So kalau kita nak melihat secara mendalam, kreativiti ialah suatu bentuk proses pemikiran yang mendorong merealisasikan idea baru yang melibatkan kombinasi antara idea baru dan idea lama yang diproses semula, membuat pemilihan dan menukar ganti menjadi suatu yang baru. Sementara itu, inovasi pula merupakan suatu idea, amalan ataupun objek yang dianggap baru dan lebih baik. Inovasi dihasilkan oleh manusia kreatif yang dapat membina tren baru dan menggunakan peluang maksimum walaupun dalam ekosistem yang banyak persaingan. Sebagai contoh, jika kita dulu melihat telefon bimbit hanya sebagai alat perhubungan, tetapi kini melalui inovasi ia boleh digunakan sebagai alat hiburan, internet, kamera, malah boleh digunakan untuk menyampaikan maklumat, memberi panduan arah perjalanan dan membuat pelbagai pengiraan. Guru memainkan peranan penting bagi menerapkan kedua-dua elemen dalam pengajaran mereka. Sebagai penyampai ilmu, guru perlulah memiliki kemahiran yang tinggi bagi melakukan transformasi dalam menjana minda murid serta menjadikan ianya lebih dinamik. Saya percaya dalam hal ini kita di guru-guru kita di Selangau bukan terhad kepada sebilangan kecil sahaja. Jika kita memang menganggap kerjaya kita, guru ini sebagai kerjaya, saya percaya selepas ini kita akan mendapat ataupun dapat penyertaan yang lebih banyak di dalam kajian tindakan dan inovasi yang kita anjurkan pada setiap tahun. Dan saya menyeru agar semua guru di Selangau seharusnya mencontohi rakan-rakan kita yang telah berjaya di dalam kajian dan inovasi, seperti mana yang kita lakukan tahun lepas. Kita telah berjaya menghasilkan sebuah buku kajian tindakan dan ia telah menjadi aset intelek kita di PPD Selangau. Saya menyeru agar semua rakan-rakan guru terus berjuang, memperjuangkan kerjaya sebagai seorang guru. Angkatlah martabat kita sebagai seorang guru agar kita dipandang tinggi oleh masyarakat di luar sana. Baik, mempunyai kemahiran sedemikian akan menjadi guru berada di tahap teratas. Ini sangat penting penyataannya. Guru berada di
tahap teratas dan akan disanjung oleh muridnya. Kualiti guru sedemikian akan membolehkan muridnya menguasai berbagai kemahiran lain seperti berfikir aras tinggi, penyelesaian masalah, berkomunikasi, berkolaborasi dengan baik. Warga maya sekalian, peranan pengurusan sekolah tidak kurang pentingnya dalam merealisasikan elemen kreativiti dan inovasi dalam kalangan warganya. Dengan perkataan lain, pengurus sekolah juga mesti kreatif dan inovatif agar menjadi organisasi pembelajaran yang bermaklumat, menggalakkan perkembangan pengetahuan baru, berbudaya saintifik, penggunaan teknologi serta ICT secara meluas, dan penggunaan tenaga sumber secara maksimum. Pengetua dan guru besar bersama pengurusan tertinggi di sekolah bertanggungjawab bagi mencetuskan budaya kreativiti dan inovasi sama ada dalam kalangan guru atau murid. Sekolah mestilah menjadi institusi menggalakkan tercetusnya pendapat dan idea baru. Bagi mewujudkan suasana tersebut, sekolah perlu mengurangkan kerana birokrasi dalam pengurusan dan memberi ruang kebebasan berkarya kepada warganya. Pihak pengurusan juga perlu menjadikan ilmu supaya iklim sekolah yang sentiasa ceria, bersih, kemas dan bermaklumat. Sikap terbuka, mesra dan berperanan sebagai penyelesaian masalah akan menjadikan guru dan murid merasa gembira dan selamat semasa mengikuti pembelajaran. Bagi mewujudkan suasana sedemikian, pengurusan sekolah perlu memastikan berlakunya sistem komunikasi dua hala, pengaliran maklumat lebih demokratik, style kepimpinan yang berhemah dan pembangunan insan yang harmoni. Kepimpinan sekolah hendaklah terdiri daripada mereka yang berkebolehan menguruskan organisasi pembelajaran. Selain mendapat latihan, berpengalaman dan pengetahuan yang luas dalam bidang pendidikan, mereka perlu mempunyai dorongan dan memberi komitmen yang kuat serta membawa perubahan kepada sekolah. Perlu ada visi dan misi, strategi dan perancangan yang baik. Bagi memastikan kejayaan perancangan tersebut, mereka perlu mendapat sokongan dan kerjasama yang padu dari seluruh warga sekolah, termasuklah para ibu bapa. Mempunyai ciri budaya sekolah yang menggalakkan kreativiti dan inovasi akan mendorong semangat belajar yang tinggi dalam kalangan murid. Mempunyai idea usaha sendiri dan sentiasa berusaha mengembangkan potensi ke arah yang lebih baik. Dengan bimbingan dan sokongan SISC Plus serta guru-guru yang dedikasi, terlatih dan profesional, usaha yang dilakukan oleh murid akan membuahkan kejayaan pada suatu hari nanti. Keberkesanan sekolah akan terselah jika mereka dapat menggunakan teknologi dan ICT dalam tempoh yang sukar ini. Sebenarnya teknologi tidak dilihat sebagai alat semata-mata, tetapi menjadikan sistem pengurusan lebih efisien dan berkesan. Penggunaan ICT secara meluas dapat membina imej dalam pengurusan organisasi yang berprestasi tinggi. Ia akan menjadikan sekolah lebih berdaya saing dan menjadi lebih produktif. Seperti yang ditegaskan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam Majlis Perhimpunan Khas Guru Malaysia pada 3 November yang lepas, bahawa guru perlu meneliti semula amalan bilik darjah yang sesuai dengan ciri serta situasi murid sekarang.
kreativiti dan inovasi amat dituntut untuk melahirkan generasi murid berpikiran kelas pertama dalam abad ke-21. Ini untuk bersaing dalam abad penuh cabaran ini, kita tiada pilihan. Kita perlu meningkatkan keupayaan kreativiti dan inovasi. Dalam senario ini, tugas guru memanglah tugas yang sangat mencabar bagi kita mendidik anak-anak didik kita pada masa sekarang. Menyedari kepentingan ini, maka sektor pembelajaran pejabat pendidikan daerah Selangau dan SIC Plus Sains Sosial telah berinisiatif menganjurkan perkongsian amalan terbaik, iaitu selari dengan perancangan strategi organisasi pejabat pendidikan daerah Selangau, agar melalui kajian dan amalan yang dilakukan dapat menjadi suri toladan atau pedoman para guru di daerah Selangau, di Sarawak, dan amnya di seluruh Malaysia. Dan Selangau khususnya dalam tempoh pandemik seperti sekarang ini telah berusaha mengangkat diri supaya perkembangan profesional dalam kalangan guru yang menjalankan inovasi yang kita anjurkan dapat berkembang terus demi kejayaan diri anda sendiri. Semoga melalui sesi perkongsian ini akan membuka lembaran kejayaan buat semua guru. Maka dengan kesempatan ini, saya sebagai Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Selangau juga mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Guru kepada anda semua. Dan kita tahu guru merupakan segala-galanya bagi anak-anak didik kita pada waktu ini. Dengan itu, saya sekali lagi mengucapkan sabah dan tahniah kepada semua. Jangan putus asa kepada guru-guru yang belum dapat menyertai kajian inovasi dan tindakan ini. Kajian tindakan dan inovasi ini, bolehlah berusaha belajar daripada rakan-rakan kita yang sudah biasa dengan kajian tindakan dan inovasi. Saya percaya anda boleh melakukannya. Sekian, terima kasih. Selamat maju jaya kepada semua. Demikian tadi ucapan alu-aluan dan amanat yang telah pun disampaikan oleh Tuan PTPD Daerah Selangau, Tuan Gani Anak Ekit, dan semoga amanat yang telah pun beliau sampaikan sebentar tadi akan tertanam kukuh di sanubari jiwa kita sebagai pendidik. Jadi baiklah tuan-tuan warga maya yang dihormati sekalian, tibalah masa yang kita tunggu-tunggukan, iaitu perkongsian amalan terbaik daripada 5 orang pembentang kertas kerja kita pada pagi ini. Namun sebelum saya mempersilakan pembentang kita yang pertama, saya ingin mengalu-alukan juga kehadiran rakan-rakan SISC Plus dari seluruh Malaysia dan juga Sarawak khususnya. Dapat saya lihat tertera di skrin beberapa rakan SISC Plus turut bersama-sama memberikan sokongan dan dorongan dalam memastikan kejayaan sesi perkongsian amalan terbaik ini berjalan dengan lancar. Demikian juga dapat kita saksikan ramai juga guru-guru dari seantero Malaysia telah pun memasuki laman YouTube Live kita. Terima kasih sekali lagi. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, saya sajikan dengan 2 rangkap pantun sebagai permulaan mukadimah sesi PAT kita pada pagi ini. Sumbu pelita terang benderang masih dipasang tepi halaman. PD PR cemerlang, murid cerlang. Itulah tema perkongsian amalan. Indah purnama dari rembulan, cantik berseri di waktu malam. Izinkan saya bermadah aluan
penuh takzim mengucap salam. Hadirin warga maya yang dihormati sekalian, kita terus kepada sesi pembentangan kita yang pertama pada pagi ini, iaitu kita berkenalan dahulu dengan pemilik ataupun pembentang yang pertama ini. Nama diberi Cikgu Muhammad Nur Firdaus bin Narawi dan sekarang ini sedang mengajar di Sekolah Kebangsaan Penggulu Imban Selangau. Melihat kepada tahap pendidikan beliau, beliau pemilik ijazah sarjana muda perguruan pengkhususan sains sekolah rendah dari IPG Kampus Tun Abdul Razak dalam tahun 2014 dan telah memperoleh ijazah sarjana pendidikan sains dari Universiti Kebangsaan Malaysia dalam tahun 2017. Menyentuh penglibatan beliau dalam aktiviti yang bersifat seminar ataupun kajian-kajian ini, beliau telah pun terlibat dalam International Competition for Educational Innovation and Research pada tahun lepas dan juga turut terlibat dalam Broadcaster Foods Award Hackathon pada tahun lepas dan telah pun menyertai kolokium PDP STEM 2021 iaitu pada tahun ini peringkat kebangsaan. Dan apabila saya tanya cita-cita beliau dalam bidang pendidikan, beliau sebenarnya seorang guru muda yang amat bercita-cita tinggi. Beliau berhasrat untuk menubuhkan akademi pendidikan yang menyediakan ruang dan peluang kepada semua murid untuk mencuba dan bereksperimentasi dengan teknologi pendidikan pada era revolusi industri 4.0. Dan pandangan beliau terhadap PDPR sewaktu pandemik ini, Cikgu Firdaus menyatakan agar tidak ada seorang pun murid-murid ataupun kanak-kanak ditinggalkan oleh gelombang perubahan arus dalam pendidikan. Dan melihat kepada pencapaian beliau, Cikgu Muhammad Firdaus telah pun memperoleh Bronze Award dalam International Competition for Educational Innovation and Research dalam tahun lepas, Most Supported Teachers Award Broadcaster First Sarawak Hackathon juga pada tahun lepas dan Gold Award iaitu baru-baru ini melalui kolokium PDP STEM peringkat kebangsaan. Untuk itu, kita sama-sama mendengar perkongsian daripada Cikgu Muhammad Nur Firdaus atas topik yang bertajuk mengintegrasikan sumber pembelajaran sains menggunakan web 2.0 nurfirdaus.com. Silakan Cikgu. Selamat pagi kepada Tuan PTTV dan Anak Egit. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Baiklah, saya akan paparkan slide saya untuk hari ini. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat. Cikgu Tesi boleh nampak slide saya, Cikgu Tesi? Cikgu Tesi boleh nampak? Rakan-rakan yang lain boleh nampak slide saya? Boleh. Boleh Cikgu, saya nampak sangat jelas. Okey, terima kasih Tuan. Okey, baiklah. Ya, sama-sama. Ini adalah tajuk inovasi saya iaitu nama web Nur Firdaus N, Medium Integrasi Sumber Pendidikan Sains Efektif dalam Talian. Saya Cikgu Muhammad Nur Firdaus bin Narawi daripada SK Penggulu Imban, PPD Selangau. Salam perkenalan. Ini adalah biodata ringkas saya. Jika lepas ini kita nak berkolaborasi, di sini ada nombor telefon saya dan juga email saya. Saya amat terbuka kepada mana-mana pihak, cikgu-cikgu untuk berkolaborasi bersama saya untuk kita menjadikan pendidikan di Malaysia ini lebih baik. Baiklah. Apabila berlakunya inovasi, pertama sekali mestilah timbulnya masalah. Pandemik COVID-19 ternyata telah memberikan kesan yang mendalam kepada pendidikan di Malaysia. Dipaparkan di bawah adalah slide kadar kes COVID-19 di Malaysia yang kian hari nampaknya masih belum reda. Kita selaku warga pendidik mestilah bersedia untuk menghadapi krisis ini dalam tempoh masa yang lama. Jika kita lihat data daripada UNICEF iaitu satu institusi pendidikan bertaraf global, pandemik COVID-19 telah mengakibatkan 9 daripada 10 murid-murid di seluruh dunia ketinggalan daripada segi pembelajaran. 1.5 bilion murid
terdiri daripada murid pendidikan rendah hinggalah ke peringkat universiti terkesan akibat pandemik ini. Ketamadunan manusia menerima tamparan yang paling hebat sejak daripada zaman moden. Jadi, bagi menyelesaikan masalah ini, beberapa buah negara maju telah memberikan beberapa syur. Antaranya satu laporan yang telah saya petik, laporan daripada OECD, iaitu sekumpulan negara-negara maju berkenaan kesan pandemik COVID-19 dan juga bagaimanakah kita boleh menghadapinya. Salah satu syur dalam laporan tersebut adalah pendidikan haruslah berterusan walaupun sekolah terpaksa ditutup. Apakah kriteria pendidikan yang berkesan pada zaman pandemik ini? Terdapat 3 syur yang telah diberikan dalam laporan tersebut, iaitu pendidikan self-paced, formalized lesson. Self-paced maksudnya murid boleh mengikuti pembelajaran itu secara kendiri, tanpa perlu bimbingan dan bantuan daripada pihak lain. Okay. Selain daripada itu, World Economic Forum juga telah memberikan beberapa syur. Antaranya laporan yang saya petik daripada Dr. Zachary daripada World Economic Forum, beliau menyatakan keadaan pandemik ini telah menyebabkan jurang yang sangat tinggi dalam kalangan pelajar. Majoriti pelajar yang terkesan terdiri daripada murid berpendapatan rendah daripada negara berpendapatan rendah. Cadangan yang beliau kemukakan adalah radical inclusion, perubahan yang radikal. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengajak semua guru-guru kita jajarkan semula pemikiran kita bagi menghadapi krisis yang akan dijangka berpanjangan. Baiklah, apakah inovasi saya pada hari ini? Saya pecahkan kepada 4. Masalah, objektif, analisis keberhasilan dan juga kesimpulan. Seperti yang saya nyatakan tadi, punca perubahan inovasi adalah masalah. Masalah yang saya dapati adalah bahan sumber pendidikan sains di alam maya adalah sangat terhad. Dan ditambah dengan keadaan bahan tersebut yang tidak disusun secara sistematik. Dan menambahkan lagi masalah kepada pembelajaran murid-murid saya, kepelbagaian platform pembelajaran. Ada guru suka menggunakan Classroom, ada guru suka menggunakan word wall, ada macam-macam aplikasi. Kita bersyukur kerana pandemik ini melanda pada tahun 2020, di mana ada banyak aplikasi-aplikasi web yang membolehkan murid meneruskan pembelajaran. Namun, kita juga perlu sedar ada kekangan-kekangan yang perlu dihadapi oleh murid-murid kita. Saya ingin mengambil satu petikan daripada laporan World Economic Forum. Kunci utama kejayaan pendidikan pasca COVID-19 ini adalah support for teacher. Support bermaksud sokongan. Guru dalam kalangan komuniti guru haruslah menyokong cikgu daripada semua pihak, baik daripada peringkat atasan hingga peringkat bawahan. Hanya dengan sokongan kepada guru dapatlah kita menempuh situasi yang sukar ini. Jadi apa yang saya buat ini adalah salah satu sumbangan saya untuk menyokong guru, support for teacher. Baiklah, kita kembali kepada objektif inovasi kita. Terdapat 3 inovasi objektif utama yang ingin saya capai. Yang pertama, saya ingin mewujudkan satu platform pembelajaran yang mesra pengguna. Yang kedua, saya ingin mengintegrasikan bahan-bahan daripada sumber yang pelbagai tadi kepada satu pusat ataupun satu website sahaja. Dan yang terakhir, seperti yang saya nyatakan sebelum ini tadi, saya ingin memberikan satu bantuan sokongan kepada semua guru bagi menghadapi krisis yang sangat mencabar ini. Jadi, tercetuslah idea untuk saya menghasilkan satu laman web yang saya gelar nurfirdausn.com. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan boleh Google pada handphone dan laptop masing-masing apakah itu nurfirdausn.com. 3 tema utama yang ingin saya kemukakan adalah lestari, praktikal dan juga efektif. Inovasi yang lestari bermaksud inovasi itu adalah sesuatu yang mudah, bukannya sesuatu yang sukar. Apabila kita menghasilkan satu inovasi, kita mesti fikirkan satu perubahan yang mudah, jangan terlalu sukar. Inovasi kita juga mestilah praktikal, boleh digunakan oleh sesiapa sahaja, di mana-mana sahaja, bila-bila masa sahaja. Dan yang paling penting, inovasi kita mestilah menghasilkan kesan yang efektif. Jadi inilah inovasi saya, satu laman web akses tunggal untuk pembelajaran sains pada pasca COVID-19. Web ini kita gelar web 2.0
di mana pengguna boleh berinteraksi dengan laman web tersebut. Ini adalah beberapa contoh platform-platform pendidikan yang telah berjaya saya integrasikan dalam website saya. YouTube, murid melihat soalan, murid menonton video PDPC cikgu daripada YouTube, menjawab soalan daripada Google Form, bermain bersama rakan menggunakan aplikasi Quizzes dan menjawab soalan bentuk subjektif dengan menggunakan aplikasi Live Worksheet. Banyak lagi sebenarnya platform-platform yang boleh diintegrasikan, namun 4 yang telah dinyatakan ini adalah antara yang popular. Baiklah, apakah faedah yang saya dapati daripada penggunaan inovasi ini? Yang paling pertama sekali adalah murid saya dapat menjimatkan kos. Mereka tidak perlu melayari terlampau banyak website-website untuk belajar. Mereka cuma hanya perlu pergi ke satu web akses tunggal, iaitu inovasi saya nurfirdausn.com. Masa juga dapat dikurangkan untuk mencari bahan. Murid meluangkan lebih banyak masa belajar berbanding mencari bahan. Guru pun sama. Guru tidak perlu lagi merancang ataupun menghasilkan bahan-bahan. Guru hanya perlu berkongsi bahan yang terdapat dalam inovasi tersebut. Dan hasilnya dapat kita dapati peningkatan hasil kerja guru bertambah mudah dan juga murid juga merasa puas. Kepuasan ini saya ukur daripada bilangan murid yang mendapat skor yang tinggi. Kesimpulan awal saya, murid yang mendapat skor yang tinggi bermaksud murid itu puas selain daripada bilangan like dalam YouTube channel. Dan yang paling penting, perkongsian ini adalah percuma. Tidak ada niat untuk saya mengkomersialkannya, cuma saya ingin berharap saya bertemu dengan rakan berkolaborasi yang boleh membantu saya bersama-sama daripada aspek teknikal dan juga kewangan. Kerana kos menghasilkan website ini adalah agak tinggi. Jadi, untuk menganalisis lagi keberhasilan inovasi ini, 3 data utama telah saya gunakan. Data Google Analytics, data YouTube Studio Channel Analytics, dan Google Form Response. Ini adalah kaedah triangulasi bagi memastikan satu dapatan itu kita anggap sebagai betul. Baiklah, kita lihat data daripada Analytics. Data Analytics menunjukkan 13,000 pengguna lebih sekarang telah pun hampir mencecah 15,000 pengguna telah dari seluruh Malaysia telah menggunakan laman web ini untuk mencari bahan pembelajaran. Dapat kita lihat lekuk pembelajaran bertingkat pada bulan Mei dan juga pada bulan Jun 2020. Di mana ketika itu adalah fasa PKP 1.0. Lekukan kedua peningkatan dapat kita lihat pula pada awal tahun ini, iaitu pada PKP 2.0. Apakah yang ditunjukkan daripada data ini? Data ini menunjukkan murid-murid sekolah seluruh Malaysia, mereka mendahagakan bahan-bahan sumber pendidikan seperti ini. Jadi tugas kami semua untuk menghasilkan sesuatu bahan pembelajaran yang boleh memberikan sokongan kepada pelajar. Trend juga didapati semakin meningkat pasca PKP 2.0. Kita sekarang berhadapan dengan gelombang ketiga. Maka saya jangkakan sekali lagi trend peningkatan ini akan meningkat. Pun begitu, ini merupakan pecahan pengguna, kebanyakan pengguna daripada Kuala Lumpur, Shah Alam dan Kuching, Sarawak, Kota Kinabalu. Secara umumnya, dapatan data ini menunjukkan pengguna daripada bahagian bandar dapat mengakses bahan yang telah saya hasilkan ini. Jadi ini merupakan satu cabaran kepada saya dan juga kecabaran kepada kita semua bagaimana kita nak menyebarkan sumber pendidikan dalam bentuk teknologi maklumat kepada murid-murid di luar bandar. Itu merupakan cabaran kita. Baiklah, untuk instrumen yang ketiga penilaian, saya menggunakan Google Form Response. Saya dapati antara salah satu form yang telah saya letakkan dalam website tersebut telah menerima sebanyak 1,000 lebih respons. Dan Alhamdulillah, rata-rata murid dalam menjawab form tersebut telah mendapat skor yang tinggi. Kesimpulan awal saya adalah bahan-bahan yang diberikan dalam laman web tersebut membantu murid tersebut mendapat skor yang tinggi. Baiklah, kita bercakap mengenai kos. Dalam proses saya, untuk pengetahuan semua, saya sebenarnya bukanlah seorang yang menerima pendidikan formal dalam bidang coding untuk menghasilkan website. Saya tidak mempunyai apa-apa sijil ataupun pendedahan mengenai ilmu coding. Ini merupakan situasi zaman sekarang. Self-learning adalah fokus utama kita sekarang. Self-learning, pendidikan kendiri. Jadi saya telah menggunakan pendidikan kendiri untuk belajar menghasilkan website. Tidak pernah seumur hidup saya menghasilkan website, namun disebabkan oleh cabaran pandemik COVID-19 ini, saya terpaksa mencabar diri menghasilkan website ini. Saya telah menggunakan beberapa aplikasi, mencuba sebagai contoh Dedi.com, Wix.com, banyak lagi laman web membina web. Ini adalah satu perkongsian untuk guru yang ingin membina laman web.
saya syorkan gunakanlah aplikasi Wix, wix.com, kerana aplikasi ini sangat mudah, mesra pengguna. Buktinya saya sendiri, saya tak ada pengetahuan formal mengenai coding ataupun pengaturcaraan website, namun saya dapat menghasilkan inovasi ini. Dan sebagai perkongsian juga, jika cikgu ingin menggunakan bahan-bahan grafik di internet, pastikan bahan-bahan yang cikgu guna itu adalah berlesen. Kita sebagai guru haruslah memegang etika keprofesionalan yang tinggi. Semua bahan yang kita gunakan mestilah statusnya halal, boleh digunakan dan tidak melanggar apa-apa hak cipta. Jadi saya mencadangkan guru-guru menggunakan bahan daripada freepik.com. Freepik ini boleh dilanggan dengan nilai 10 euro. Saya gunakan euro, wang Eropah. Cikgu-cikgu boleh convert ataupun tukar sendiri dalam wang ringgit Malaysia. Website tadi dilanggan dalam mata wang US. Jadi mahu tidak mahu kita terpaksa juga menggunakan aplikasi global ini kerana kita tidak mahu slogan pengantarabangsaan itu selaga slogan semata-mata. Ini adalah aplikasinya dalam dunia nyata. Baiklah, ini pula adalah analisis channel Google YouTube. Channel ini lebih menunjukkan dapatan data di mana dua kelokan ataupun dua penggunaan tertinggi dapat diperhatikan. Yang pertama adalah penggunaan pada PKP1, yang kedua adalah PKP2. Guru-guru seluruh Malaysia, teruskanlah menghasilkan sumber-sumber pembelajaran di YouTube. Walaupun kita tahu video yang kita hasilkan itu mungkin biasa, namun teruskan kerana kita tidak tahu ada murid yang perlukan bahan-bahan tersebut. Kesimpulannya, saya memetik satu laporan daripada UNESCO yang ditulis oleh Dr. Blandine dan Dr. Coffey. Satu sahaja cara untuk the crisis will provide lesson. Krisis ini bukan semata-mata memberikan kesan yang negatif, namun memberikan kita satu perkara yang perlu kita fikirkan daripada aspek positif yang kita boleh jadikan sebagai opportunity, peluang. Pandemik COVID-19 memberikan kita peluang untuk mentransformasikan perkhidmatan pendidikan dalam banyak negara, terutamanya dalam pendidikan jarak jauh. Dalam laporan ini juga menegaskan negara-negara yang dapat mengambil peluang, countries that are able to take advantage, will prepare themselves well for the future of education in the 21st century. Maksudnya, cabaran semua negara sekarang adalah menyediakan satu pendidikan jarak jauh yang berkesan. Hanya negara yang mampu mencapai proses tersebut akan berjaya dalam abad ke-21. Jadi, di bahu kita lah tanggungjawab ini untuk memajukan negara kita Malaysia. Ini merupakan beberapa rujukan yang telah saya gunakan, laporan daripada UNESCO, UNICEF, World Economic Forum. Tuan-tuan dan cikgu-cikgu sekalian boleh rujuk dengan lebih lanjut. Saya juga telah berkongsi salah satu kaedah menghasilkan Google Form dalam kalangan pendidik Selangau Sains, cikgu sains di daerah Selangau. Okay. Manakala pengiktirafan pula, saya telah mendapat dua pengiktirafan dalam inovasi ini, iaitu pengiktirafan antarabangsa pada tahun 2020 dan yang terkini adalah pada anugerah emas di peringkat kebangsaan. Akhir sekali, sebagai penutup bicara saya pada hari ini, 3 harapan saya. Yang pertama, saya berharap saya berjumpa dengan rakan kolaborasi ataupun pemegang taruh yang boleh membantu saya mengekalkan website ini di alam maya. Yang kedua, saya ingin meningkatkan sebaran kepada pengguna yang lain. Dan yang paling penting, inisiatif ini memerlukan sokongan daripada segi teknikal dan juga kewangan. Jika ada yang ingin membantu dan ingin berkolaborasi, saya sangat-sangat suka dan kita boleh berkomunikasi selepas ini. Akhir kata daripada saya, dalam menghadapi pandemik ini kita kena ingat guru-guru harus menjajarkan semula pemikiran, iaitu fokus utama kita, bukan fokus utama, ini perkara yang kita perlu ingat dalam minda, kita mestilah learn, unlearn dan relearn. Change is the only constant. Be flexible and humble to keep changing and moving along. Apa yang kita telah belajar selama ini mungkin tidak lagi sesuai. Apa yang kita belajar di IPG, di universiti mungkin tidak lagi sesuai di zaman pandemik ini. Jadi pentingnya untuk kita unlearn. Untuk kita fikirkan semula, learn, belajar semula dan relearn. Kita fikirkan semula. Oleh itu, sebelum saya mengundurkan diri, ingat 3 tema inovasi saya, lestari, praktikal dan efektif. Jadi, itulah saja pembentangan saya. Saya serahkan semula kepada Tuan Moderator kita.
Terima kasih Cikgu Muhammad Nur Firdaus atas pembentangan yang begitu bersemangat sebentar tadi. Jadi kita mohon bahagian teknikal sebab kita menerima laporan bahawa channel YouTube kita tidak mengeluarkan suara dan juga slide Cikgu Nur Firdaus tidak bergerak dari tadi. Jadi kita mohon maaf atas kesilapan ataupun masalah teknikal yang berlaku sebentar tadi. Jadi baiklah tuan-tuan warga maya yang dihormati sekalian, sebelum kita menjemput pembentang kita yang kedua, kita buka ruang soal jawab selama lebih kurang 5 minit. Sekiranya ada dalam kalangan warga maya kita pada pagi ini ingin mengajukan soalan khusus berkenaan dengan topik kita yang pertama pada kali ini, iaitu laman web nurfirdaus.com. Silakan. Dan mohon juga AJK Technical untuk bahagian YouTube Live tu agar dapat memastikan suara dan juga slide dapat bergerak seiring. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, bolehlah klik angkat tangan ataupun terus ajukan soalan kepada pembentang kita yang pertama kalau ada. Jadi baiklah, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Cikgu Nur Firdaus dari SK Pengulu Imban atas perkongsian yang amat bermakna dalam tempoh ataupun dalam pada kita menghadapi situasi pandemik waktu ini, dan kita ataupun warga pendidik amat diharap ataupun dituntut agar dapat mengupayakan pelbagai Halo, Cikgu Noel. pembelajaran. Ya, ada soalan? Ya, dapat dengar? Ya, dapat. Silakan, teruskan Cikgu Zul. Ni rakan kita dari PPD Daro. Ya saya. Okey, terlebih dulu saya ingin merakamkan syabas dan tahniah lah kepada siapa nama cikgu tadi? Muhammad apa namanya? Muhammad Nur Firdaus. Ya. Okey. Ya, jadi syabas dan tahniah kepada Cikgu Muhammad Nur Firdaus. Jadi itu satu usaha yang baik, dan saya daripada PPD Daro lah, SIC plus PPD Daro ingin merakamkan syabas dan tahniah lah. Kerana atas usaha cikgu memang saya nampak lah. Saya sendiri pun dah tengok dah website tu, syabas dan tahniah cikgu. Jadi yang ini memang fokusnya untuk subjek matematik dan juga sains ya cikgu . Buat masa sekarang fokus belum berapa bersedia lah, sains lebih bersedia. Okey. Jadi mungkin mungkin ini tak tahulah. Saya nampak cikgu buat ni memang cantik dah tersusun dah apa semua, mungkin sebagai penambahbaikan lah. Mungkin sebagai penambahbaikan. Mungkin lain di Selangor sana hilang datang, mungkin soal itu juga putus-putus bunyi dia kan. Okey. Untuk sebagai penambahbaikan, cikgu boleh, kalau boleh lah, cikgu tambah lagi beberapa kategori lah. Macam yang ini saya perhatikan sains tahun 4, 5, 6. Ya, tidak semua kelas cikgu . Saya rasa mungkin untuk penambahbaikan cikgu boleh tambah lagi geng-geng cikgu. Tambah lagi geng-geng cikgu, mungkin cari geng-geng yang sama-sama boleh membangunkan, macam contoh sains tahun 1 sampai tahun 6, and then matematik tahun 1 sampai tahun 6. Itu contoh dia, cadangan lah. Tapi satu usaha yang baik lah cikgu. Tahniah. Ya, memang salah satu cabaran pada saya untuk mencari rakan kolaborator. Dan jika rakan-rakan daripada Daro berminat untuk menjadi penambah konten dalam website ini, apa salahnya kita boleh berkolaborasi selepas ini ya cikgu? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Tahniah, syabas. Terima kasih cikgu. Terima kasih rakan setugas dari PPD Daro, Cikgu Zulkifli. Dan tahniah juga kepada Cikgu Nur Firdaus yang begitu bersemangat, seorang guru muda yang begitu kreatif dan inovatif
dalam menyahut cabaran pandemik ke-19 ini, beliau telah berusaha membangunkan laman web sendiri, dan kalau guru-guru kita berhasrat untuk melihat apa yang telah pun beliau lakukan, berkunjunglah ke laman web tersebut. Dan untuk makluman juga, saya telah pun bekerjasama dengan beliau sebenarnya. Saya juga telah pun memasukkan inovasi scoreboard saya dan menumpang pada laman web Cikgu Nur Firdaus, suatu inovasi yang cukup mantap yang dihasilkan oleh seorang guru muda kita di daerah Selangau, untuk makluman hadirin sekalian. Jadi baiklah tuan-tuan, hadirin dan warga maya yang dihormati sekalian, kita beralih kepada pembentang kita yang kedua. Nama diberi Cikgu Muhammad Syahril bin Muhammad alias Ismail dan berasal dari negeri Kelantan. Dan beliau telah pun mengajar di SK Sungai Arau dari tahun 2015 hingga 2018 dan seterusnya berpindah ke SK Sungai Buloh Selangau dari tahun 2019 hingga sekarang, dan mendapat pendidikan seni visual, dan sekarang ini masih lagi menyambung pengajian peringkat masters di Open University of Malaysia. Melihat kepada penyertaan beliau dalam pelbagai pertandingan inovasi, beliau telah pun terlibat dalam inovasi peringkat kebangsaan anjuran IPG Ipoh Perak, dan telah pun terlibat dalam 5th International Conference on Teachers Learning and Development 2021, iaitu sebagai pembentang anjuran IPG Kampus Temenggung Ibrahim, dan telah pun turut terlibat dalam Chaping Valley National Education Colloquium pada tahun ini, iaitu terlibat sebagai pembentang untuk kategori poster, iaitu anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, dan turut tersenarai sebagai shortlist video dari CMO Pre-Congress Lecture Series pada tahun ini juga atas topik Success Story Transformation and Innovation in Post-COVID-19 Pandemic. Dan apabila saya bertanya kepada beliau cita-cita di dalam bidang pendidikan, beliau berharap agar dapat meningkatkan perkembangan profesionalisme guru setanding dengan negara-negara maju. Dan pandangan beliau dalam keadaan pandemik sekarang ini, Cikgu Muhammad Syahril beranggapan bahawa guru perlu lebih kreatif dalam mencari medium yang sesuai untuk pengajaran, dan pengajaran akan menjadi lebih interaktif sekiranya guru dapat melaksanakan PDP secara dalam talian. Dan pada pagi ini kita amat bertuah kerana bersama-sama dengan rakan sejawat beliau iaitu Cikgu Tesi anak Rejim yang juga seorang guru muda kita yang cukup prolific. Mereka berdua telah pun menghasilkan suatu kajian yang khusus ataupun sesuai dengan keadaan pandemik sekarang ini, iaitu kaedah bubu meningkatkan pelibatan murid dalam PDPR. Jadi apa kata kita dengarkan topik kita yang selanjutnya. Jadi silakan Cikgu Muhammad Syahril. Okay, terima kasih Cikgu Noel. Okay, boleh nampak Cikgu Noel? Ya, boleh. Okay, saya bentangkan. Okay, selamat pagi cikgu-cikgu yang saya hormati. Okay, yang di hadapan cikgu-cikgu kita bukan berada di channel Lembaga Ikan Malaysia. Anda masih lagi berada dalam sesi perkongsian amalan terbaik yang dianjurkan oleh daerah Selangau, Sarawak. Tapi kenapa bubu? Apa kaitan bubu ini dengan PDPR dan tema perkongsian amalan terbaik yang dianjurkan pada hari ini? Fungsi bubu, kita tahu fungsi bubu ni adalah, fungsi dia adalah untuk menangkap ikan. Jadi saya menggunakan inspirasi pada bubu ini untuk saya bentangkan dengan tajuk saya, iaitu kaedah bubu meningkatkan pelibatan murid dalam PDPR. Saya sebagai pembentang Muhammad Syahril dari SK Sungai Buloh Selangau. Okay, sebelum saya mulakan pembentangan saya ingin bertanya pada guru-guru, pernahkah guru-guru mengalami situasi murid hadir, murid dalam WhatsApp tu, contohnya kalau cikgu-cikgu ada WhatsApp group dengan murid-murid tahun 1 ke tahun 2 ke tahun 3 ke, murid bagi saja nama, mereka hantar nama, mereka hadir, mereka kata. Tapi
Bila kita tunggu bagi arahan buat soalan, tunggu, tak hantar-hantar dia punya tugasan. Jadi dengan masalah ini mendorong saya dan Cikgu Tesi kami bersama-sama buat kajian untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan kaedah bubu. Okey, kaedah ini menggunakan pelbagai aplikasi. Kami gabungkan aplikasi. Yang pertama kami gunakan Padlet, lepas tu kami gunakan Zoom, Google Meet, WhatsApp dan Quizzes. Okay, menurut Vitali 2018, beliau mengatakan bahawa pembelajaran interaktif dapat membantu murid dalam mengingat dan memahami sesuatu topik yang diajar. Jadi itu mendorong kami untuk menggunakan teori interaktif. Kita mengajar secara interaktif sebab sekarang semasa pandemik ni kita banyak menggunakan ICT, kita banyak gunakan video. Jadi benda-benda itu semua sangat interaktif. Kita ada gamifikasi macam quizzes, Kahoot, itu semua adalah permainan yang menyeronokkan dan murid interaktif sebenarnya kalau murid tahu cara nak guna. Okey, semasa PDPR ni kita boleh lihat 89 orang daripada murid ni yang ada dalam WhatsApp group, maksudnya mereka ada respon dalam WhatsApp group itu. Tetapi hanya 2 orang murid sahaja mereka ada dalam WhatsApp group tu tapi mereka tidak aktif semasa PDPR itu. Mereka tidak berikan nama mereka hadir, mereka tidak hantar kerja mereka langsung tidak aktif. Lepas tu 79 daripada murid daripada WhatsApp group itu, mereka setiap hari mereka akan tulis kehadiran mereka. Biasanya murid akan tulis kehadiran mereka dalam 10 hingga 8 orang daripada 16 orang. Okay. Yang saya pilih adalah kelas tahun 3. Kenapa saya pilih tahun 3? Sebab saya dan Cikgu Tesi itu kami sama-sama mengajar kelas tahun 3 yang terdiri daripada kebanyakan kaum adalah kaum Iban. Jadi mereka banyak bercakap dalam bahasa Iban. Jadi mungkin kalau saya bagi arahan dalam bahasa Melayu, kadang-kadang mereka tak faham. Dia berlainan dengan kita mengajar dalam kelas. Kalau dalam kelas, kita mengajar, kita boleh tanya soalan secara terus. Jadi kita faham apa yang mereka bertanya. Contohnya biasa mereka tanya, mereka mesti bertanya dengan kenapa. Contohnya kalau sekolah dibuka. Kenapa datang sekolah, cikgu? Kenapa sekolah buka? Semua soalan tu bermula dengan kenapa. Tetapi kalau dalam kelas kita tahu mereka nak tanya sebenarnya bila buka sekolah, apa yang kita kena buat, bukannya kenapa kita kena buat. Jadi bila tulis dalam WhatsApp group itu, persepsi guru akan lain lah. Akan tak sampai. Mereka tak faham soalan yang diajukan oleh murid itu. Okay, kemudian 26% sahaja murid yang hantar tugasan itu. Biasanya 4 orang daripada 19 orang yang hantar tugasan mereka. Biasanya cikgu akan tunggu. Macam inilah masalah PDPR kita sekarang. Teacher every morning waiting for her student to arrive. Inilah kita setiap pagi bila kita mengajar, kita mengharapkan agar semua murid hadir dalam kelas kita. Tapi yang hadir hanya sebahagian, separuh daripada bilangan kelas itu. Okey, yang kedua kita tengok memes yang kedua, my teacher waiting for me to do my homework. Yang inilah perasaan, macam itulah guru menunggu, tunggu tapi tak sampai-sampai tugasan mereka. Jadi ini akan menyukarkan kami sebagai guru untuk memberi tahap penguasaan mereka. Sebab kita masih lagi kita menjalankan PBD. PBD itu masih berjalan walaupun UPSR itu sudah dimansuhkan tapi PBD itu masih berjalan. Setiap tahun berjalan benda itu. Jadi kita nak lihat kemajuan murid melalui tugasan mereka. Okay, jadi objektif dia hari ini meningkatkan pelibatan murid tahun 3 dalam kelas PDPR. Jadi saya nak tingkatkan pelibatan murid itu supaya murid itu lagi ramai yang
hantar tugasan mereka dan lebih aktif semasa PDPR. Walaupun kita tahu PDPR ni susah, jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ni susah, kita nak bimbing murid tu pun susah. Sebab biasanya di rumah panjang, kita tidak ada di sana. Yang ada di sana biasanya ibu bapa. Ibu bapa yang bimbing mereka. Kadang-kadang ibu bapa yang jadi guru pada mereka. Macam saya pernah tanya pada ibu bapa, apa yang mereka buat di rumah. Contohnya saya bagi video, mereka akan pasang pada TV. Video yang saya hantar tu, mereka pasang TV, mereka tengok sama-sama. Satu panjang tu mereka tengok untuk kelas saya mengajar tu. Itu adalah satu inisiatif yang diadakan oleh ibu bapa lah. Baguslah ibu bapa macam tu. Dia prihatin tentang anak mereka untuk belajar tu. Okey. Tapi hari ni kaedah bubu. Okay, kenapa saya pilih bubu? Kenapa bukan jala ke? Kenapa bukan jaring ke? Semuanya terpakai jala, jaring semua tu untuk fungsi tangkap ikan. Tapi kenapa bubu? Kenapa bukan jala? Contohnya kalau jala, jaring, ikan itu bila dia berenang, dia tak sedar. Kalau macam jala, dia tak sedar dia terperangkap. Tapi bubu ini, ikan tu dah nampak ada bubu di depan dia. Tapi dia masih lagi masuk. Dia berminat untuk masuk dalam bubu itu. Okey, kita nak tangkap, kita bukan nak tangkap ikan, bukan kita nak sinonimkan ikan ini dengan murid. Kita nak sinonimkan bubu ini dengan kaedah pengajaran kita. Kita gunakan pelbagai aplikasi untuk memberi kefahaman pada murid. Bila murid tak faham, jadi tak tercapailah kita punya objektif pengajaran. Nah, itu yang paling penting, pemahaman murid itu. Kita tahu tahap penguasaan murid, PBD, dia ada 6 peringkat. Pemahaman murid tu yang penting. Kalau mengingat tu baru tahap 1 baru. Faham baru tahap 2. Yang ketiga aplikasi. Jadi mereka boleh aplikasikan Padlet ini, mereka boleh cari maklumat. Untuk Padlet, biasanya Padlet ni dia mudah untuk murid cari maklumat. Kalau kita guna Google, contohnya contoh budak cari Google, guna Google maklumat tentang mata pelajaran tu. Jadi kadang-kadang Google ni dia akan bagi secara umum. Dia tak akan spesifik tentang topik yang kita akan ajar. Macam Zoom pula, Zoom ini kita boleh mengajar macam kita berada dalam kelas. Kita boleh berinteraksi, kita boleh bersoal jawab dengan murid, kita boleh tanya soalan. Lepas tu murid pun boleh tanya soalan dengan kita. Murid boleh bincang dengan rakan-rakan mereka macam dalam kelas. Walaupun berbeza tempat, guru berada di rumah dan murid pun berada di rumah mereka masing-masing. Okay, kemudian terlihat peringkat-peringkat yang saya gunakan. Peringkat ada 3 peringkat semuanya. Okey, peringkat yang pertama ni murid mengakses maklumat melalui aplikasi Padlet. Okey, ini biasanya sebelum pembelajaran itu berlangsung. Contohnya kita sudah sediakan jadual murid belajar kan. Setiap minggu tu murid belajar berapa jam punya jadual dia ikut PDP lah. Okey, malam sebelum tu saya akan masukkan maklumat tentang topik yang saya akan ajar dalam aplikasi Padlet itu dan saya akan hantar dalam WhatsApp group link aplikasi Padlet itu. Jadi murid boleh mengakses Padlet itu. Kenapa saya tak gunakan Google Classroom? Walaupun Google Classroom tu sama saja dengan Padlet ini, sebab Google Classroom murid saya kebanyakan dia susah untuk login. Dia tak tahu cara nak login, cara nak tukar email mereka, email delima mereka tu, mereka tak tahu nak pakai untuk login Google Classroom. Tapi kalau guna aplikasi Padlet ni, murid bebas masuk menggunakan email ibu bapa mereka pun boleh, email mereka pun boleh, jadi bebas. Okey, lepas itu peringkat yang kedua, interaksi secara langsung melalui Zoom dan Google Meet. Okey, rakaman perbincangan dimuat naik dalam YouTube. Okey, ya ini saya akan tanya dulu pada murid tahun 3, siapa yang biasa guna Zoom? Saya akan tanya ibu bapa mereka lah, bukan murid memang tak biasa guna Zoom dengan Google Meet ni.
masa PDPR ini baru mereka pakai Zoom dan Google Meet ni. Jadi saya tanya ibu bapa mereka, siapa yang sudah biasa dengan Zoom ataupun Google Meet. Banyakkan ibu bapa mereka mengatakan mereka sudah biasa gunakan Zoom. Sebab mereka bekerja dengan majikan mereka, bila mereka buat meeting dengan majikan mereka, mereka gunakan Zoom. Jadi kami gunakan Zoom untuk berinteraksi secara langsung dengan murid. Kami akan berikan waktu yang sesuai lah. Kami akan pilih waktu yang sesuai untuk murid mengadakan ni lah Google Meet ni. Biasanya semasa hujung minggu, hari Sabtu dan Ahad. Sebab kebanyakan ibu bapa pada hari bersekolah, mereka bekerja pada waktu pagi, jadi mereka tak boleh nak buka untuk anak-anak mereka Zoom dan Google Meet ni. Kemudian, murid yang tak dapat masuk ke dalam Zoom ini, mungkin mereka punya internet slow ke ataupun capaian internet mereka perlahan. Rakaman daripada Zoom itu, saya akan uploadkan, akan muat naik ke dalam YouTube. Jadi murid boleh sentiasa buka. Kalau dia tak faham tentang mata pelajaran itu, mereka boleh buka semula YouTube. Mereka boleh lihat semula apa yang diajar oleh guru. Jadi itu mewujudkan pembelajaran secara mastery. Okay, yang seterusnya, pada peringkat yang ketiga ini pada masa PDPR ini berlangsung ikut jadual. Pada masa itu saya akan berikan link Padlet, kemudian berikan link YouTube. Pada waktu untuk mereka buat tugasan, saya akan bagi dalam bentuk quizzes. Kenapa saya pilih quizzes? Sebab quizzes ni kebanyakan di kawasan Sungai Buloh itu, kebanyakan murid boleh buka quizzes berbanding Kahoot. Walaupun mereka, benda itu lebih kurang sama. Sama juga dengan Google Form, saya sudah cuba hanya beberapa orang saja yang boleh buka Google Form itu. Tapi quizzes ini kebanyakan mereka boleh buka. Janji mereka ada line 3G lah, sekurang-kurangnya minimum mereka mempunyai line 3G. Mereka boleh buka quizzes ini. Sebab quizzes ini tak perlukan mereka untuk sign in ke apa. Jadi mereka terus jawab dan jawapan mereka boleh mereka lihat terus berapa yang markah mereka. Mereka boleh ada persaingan di situ. Kita boleh lihat ada ranking nombor 1, ranking nombor 2. Jadi kita boleh bagi pada murid cuba berapa banyak kali mereka cuba. Jadi secara tak langsung jawapan tu mereka boleh ingat. Jawapan yang mereka salah tu mereka boleh ingat dan mereka tahu jawapan yang betul bila mereka buat pembetulan. Okey, selepas itu menggunakan kuis ini akan menyediakan laporan berapa orang murid sudah hantar, berapa orang murid betul. Dia akan sediakan semua peratus tentang penilaian murid itulah. Jadi lagi senang untuk guru. Walaupun benda ini nampak macam susah, sebenarnya senang saja kalau kita buat ikut masa lah. Contohnya kalau masa kita ada ruang masa, kita hasilkan dahulu slide untuk dibentangkan seperti Zoom ataupun Google Meet. Dan kemudian benda-benda YouTube ke quizzes ke kita boleh uploadkan semula ke dalam Padlet tu. Jadi murid boleh lihat semula Padlet tu untuk mereka cari maklumat yang penting lah tentang mata pelajaran yang mereka pelajari. Okay, ini adalah analisis yang kami telah buat. Kita boleh lihat pada Januari, kita mula PDPR 1.0 pada bulan Januari hingga bulan Februari itu PDPR 2.0. Okay, minggu pertama, bilangan murid yang hantar hanya 5 orang saja daripada 15 orang. Kemudian minggu kedua, kita boleh lihat penurunan lagi sebanyak seorang. 4 orang sahaja yang hantar dan 13 yang hanya tulis kehadiran. Okay, kemudian bila kami mulakan intervensi ini, minggu ketiga hingga minggu keenam, kita boleh lihat ada peningkatan murid yang menghantar mereka punya tugasan melalui quizzes lah. Sebab quizzes ini menyenangkan murid untuk menjawab soalan itu. Okay, ini adalah contoh hasil kerja. Sebelum ini kita lihat, biasanya saya akan bagi
tugasan bertulis saja. Jadi benda ini, bila bertulis ini, dia meletihkan murid. Kalau kita bagi kuisis, ia menyenangkan murid jawab tekan-tekan saja. Kalau gunakan salinan ni, bagi tugasan cara murid kena salin ke apa. Jadi tugasan ini membebankan murid dengan lambakan kerja-kerja itu. Jadi kita nak elakkan lambakan kerja seperti KPM sarankanlah untuk mengelakkan lambakan kerja kepada murid-murid. Jadi saya pemudahkan tugasan ini menggunakan kuisis. Kuisis ini murid jawab saja. Murid tekan-tekan dan kuisis ini ada gamifikasi dia sendiri. Jadi permainan untuk memberi fun learning lah kepada murid. Okay, ini adalah contoh Padlet yang rakan saya hasilkan untuk bahasa Inggeris dan saya hasilkan untuk matematik punya. Okay, kemudian ada channel untuk YouTube untuk bahasa Inggeris. Okay, rumusan dia, apa yang saya boleh rumuskan. Kedah Bubu ini berjaya meningkatkan 50% daripada pelibatan murid dari segi perhatian tugasan harian PDPR. Jadi mereka lebih selepas intervensi itu dilakukan, peningkatan sebanyak 50% yang hantar tugasan mereka. Okay, apa yang kita boleh implikasikan kat sini? Kaedah bubu ini boleh dilaksanakan dalam bilik darjah secara fizikal. Macam mana kita nak guna? Mungkin dalam kelas itu, bila PDPC bermula macam biasa, kita masih boleh gunakan YouTube ke, kalau hujung minggu ke, kalau murid masih tak faham, kita boleh hantar saja video ataupun menggunakan Padlet. Jadi murid boleh buat kerja rumah ataupun ulang kaji ke menggunakan Padlet. Mereka boleh ulang kaji pembelajaran yang telah dilaksanakan semasa PDPC dalam kelas. Okey, kaedah bubu ini juga boleh diaplikasikan untuk semua mata pelajaran. Tak semestinya BI, matematik, semua mata pelajaran boleh digunakan. Kaedah bubu tidak memerlukan apa-apa kos. Semua tak perlu kos. Dia hanya perlukan kemahiran untuk kita hasilkan Padlet, YouTube, Google Meet dan Zoom. Itu sahaja. Ini adalah percuma dan kuisis pun sama, dia adalah percuma dan menyeronokkan. Inilah rujukan saya. Okey. Saya berhenti di sini saja. Okay, kalau ada apa soalan boleh tanya. Ya, terima kasih Cikgu Muhammad Syahril atas pembentangan sebentar tadi. Jadi kita buka ruang soal jawab daripada audiens sekarang ni yang telah pun mencecah kepada 100 orang dalam Google Meet sekarang. Ada soalan saya lihat pada ruangan chat. Saya tengok ada daripada PPD Daro. Dia kata bubu itu sistem ke apa? Sebenarnya bubu ni kaedah saja cikgu. Dia bukan sistem, dia hanya kaedah. Kaedah kita gunakan pelbagai aplikasi, tergabungkan dia. Kita gabungkan ikut peringkat dia. Peringkat pertama, peringkat kedua hingga peringkat yang ketiga. Itu saja sebenarnya. Dia hanya kaedah saja. Dia bukan sistem ke, dia bukan aplikasi ke, hanya gabungan aplikasi itu saja. Okay, kalau ada apa lagi boleh tanya soalan. Ya, kita masih lagi membuka ruang persoalan sekiranya ada sebarang kemusykilan berkenaan dengan kaedah bubu ataupun cikgu-cikgu kita ingin mengamalkan bubu ni, bolehlah tanya. Okey, saya dapat lihat Cikgu Muhammad Syahril ada soalan daripada Cikgu Lee Xiao Jun. Konsepnya pakai let the student willing to join the class. Itu prinsip yang dia catat di sini. Okey, kita masih lagi buka. Kita tarik minat mereka untuk belajar. Sebab biasa PDPR ni mereka lost untuk belajar, jadi kita tarik minat mereka menggunakan interaktif lah, penjarahan yang interaktif. Okey, kita masih lagi buka ruang soal jawab. Sekiranya terdapat sebarang persoalan bolehlah dikemukakan. Sementara kita masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Muhammad Syahril. Dapat kita lihat perkongsian daripada beliau amat menarik kerana dalam
bubu tu. Mereka telah pun menggabungkan pelbagai aplikasi supaya murid-murid berasa seronok untuk belajar. Adanya quizzes, adanya Kahoot dan adanya Padlab. Jadi semua ini adalah aplikasi-aplikasi yang percuma dan boleh guru-guru kita amalkan dalam tempoh pandemik sekarang ini. Dan saya percaya murid-murid kita pun teruja apabila sesekali belajar menggunakan perkara yang interaktif seperti ini, mereka akan seronok untuk belajar. Yes, ada apa-apa persoalan lagi daripada PPD Darul? Ya ada Cikgu Noel. Okey, silakan. Ya, saya nak type tu panjang sangat, jadi saya buka mic lah. Okey, tak apa, silakan. Dia macam ni, apa yang cikgu buat tu syabas dan tahniah sebenarnya. Cikgu dah menggabung jalinkan beberapa benda, beberapa apps yang boleh kita guna untuk pantau apa budak kita tu, anak murid kita tu. Cumanya tadi bila dah terlalu banyak tu kan, cikgu, saya sendiri pun pernah jadi cikgu. Kita ni sebagai cikgu tak rasa benda tu macam terlalu banyak kan nak dibuat. Adakah ianya automatik ke tidak? Contohlah kalau benda tu budak ada respon, so dia respon dalam Padlet, so benda tu dia ada capture tu sampai ke, contohlah dalam dia akan keluar ke WhatsApp cikgu ke apakah kalau ada lah. Ini bila saya lihat dia banyak-banyak benda tu kan, banyak-banyak aplikasi yang digunakan, rasa macam banyak benda lah kena cek. Saya rasa cikgu Sahir sendiri pun banyak kerja jugalah saya tengok. Jadi ini apa yang saya rasa lah. Okay. Saya akan cek pada quizzes lah, sebab quizzes tu yang menentukan tugasan mereka tu. Sebab Padlet tu untuk bantu mereka saja, untuk bantu mereka faham, dengan sama juga dengan Zoom, dengan YouTube tu lah, untuk bantu mereka faham. Kalau mereka tak dapat nak buka, saya akan terangkan melalui WhatsApp lah, sebab itulah yang medium yang biasa kami pakai lah. Kalau tak dapat quiz, okey. Cikgu Tesi. Ya, saya memohon ruang untuk memberi jawapan sebab saya pun salah sebahagian daripada kaedah ini. Ini adalah memang yang expected, soalannya expected. Sebenarnya begini, dia tidak susah kerana bahan pengajaran yang digunakan ialah bahan pengajaran yang sama. Contohnya, hari ini kita belajar sains, topik dia tentang ikan. Ikan itu tadi di-upload dalam Padlet menjadi konsep flip classroom. Jadi murid yang dapat akses Padlet itu tadi, dia akan akses dahulu. Selepas itu murid, kita akan gunakan bahan PDPC yang sama di dalam Google Classroom, di dalam Zoom dan juga di dalam ataupun di dalam Google Meet. Jadi dia menggunakan bahan yang sama. Jadi dia masih benda yang sama, tetapi mungkin grup murid yang berbeza, murid yang betul-betul ada internet pada ketika itu. Selepas itu tadi rakaman daripada perbincangan ini dimainkan semula, link dia diberikan kepada murid dalam grup WhatsApp. Masih satu bahan yang sama. Bila dimasukkan dalam quizzes pun dia adalah bahan yang sama. Jadi quizzes itu ialah end product di mana kita akan tengok murid telah menguasai ataupun tidak. Dia tidak sukar. Kita hanya mempelbagaikan kaedah, tetapi bahan yang kita gunakan adalah bahan yang sama. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Tesi dan juga Cikgu Syahril. Saya dapat lihat di sini dari PPD Padawan, tahniah Cikgu Muhammad Syahril, sangat interaktif. Tapi jika murid tidak dapat ikut serta, bagaimana Cikgu menanganinya? Yang ada masalah lain dan sebagainya. Jadi mohon penjelasan daripada Cikgu berdua. Ni soalan dari PPD Padawan. Okey, terima kasih Cikgu daripada PPD Padawan. Okey, untuk murid-murid yang mengalami masalah seperti ini, biasanya kalau kami gunakan Padlet ini, bila murid itu pergi ke pekan, mereka boleh akses mereka punya maklumat ini. Kalaupun mereka tak boleh nak lihat, tak boleh nak buka, saya akan bagi modul lah. Biasanya kalau dulu boleh macam tahun lepas masih lagi boleh bagi modul, tapi sekarang sebab di Selangor pun sudah ada COVID-19 ni, dah saya nak bagi modul itu. Itu saja daripada saya.
Jadi di sini Cikgu Syaril dan juga Cikgu Tesi, maksudnya di sini murid-murid adalah bebas untuk akses kepada setiap app yang mereka miliki untuk mendapat bahan PDP Ya. itu, begitu Murid yang pilih cara nak belajar. Bukan kita berikan pelbagai kaedah, murid yang pilih cara belajar. Kita guna teori metakognitif lah, murid yang pilih cara belajar. Sebab kita tahu murid ni ada pelbagai cara pembelajaran dia. Jadi kita pelbagaikan kaedah lah. Okey, betul. okey. Jadi daripada aplikasi-aplikasi yang telah pun digunakan tu, mana satu yang paling mendapat sambutan hangat daripada murid-murid di SK Sungai Buloh? Yang saya lihat itulah yang quizzes tu. Sebab saya tengok cikgu dari Sungai Buloh pun ada juga yang pakai quizzes ni selepas kami sarankan guna quizzes ni supaya lagi senang. Mereka pun lihat adalah peningkatan penghantaran tugasan itu. Ya, dapat kita lihat penggunaan quizzes ataupun Kahoot ni amat mudah, dan pada masa yang sama kita sebenarnya boleh melaksanakan PBD secara tidak langsung. Betul tak cikgu? Ya, betul. Ya, pentaksiran bilik darjah kita boleh gunakan dengan amat baik kalau kita ataupun cikgu-cikgu kita dapat mengaplikasikan penggunaan quizzes, kerana kita dapat tahu juga peratus kejayaan murid dalam menjawab soalan, dan kita juga dapat ekstrak soalan mana yang paling sukar, yang paling mudah untuk murid-murid kita jawab. Jadi sekali lagi tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Muhammad Syaril bin Muhammad Alai Ismail dan juga rakan setugasnya iaitu Cikgu Tesi atas pembentangan yang cukup menarik sebentar tadi. Bagaimana